Nasional ini majoriti kukuh dan meyakinkan. Dan politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera, bersama saya Zawaz Yusof dalam edisi khas mingguan, dan antara yang menarik yang ingin kami kongsikan bersama anda minggu ini. Malaysia gagal SOP dilanggar Perdana Menterinya sendiri. ...117 ahli parlimen hantar surat kepada Agong, Anwar miliki majoriti. Bapa Perutusan Khas membazir masa rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keputusan Menteri Pendidikan Malaysia Dr. Razzie Jidin yang menyatakan bahawa sekolah tetap dibuka mengikut takwim dan Standard Operation Procedure SOP susulan Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 dijadikan perbandingan oleh rakyat jelata. Menteri Pendidikan terdahulu Datuk Seri Mahathir Khalid yang pernah dianggap tidak cerdik dalam beberapa tindakan, antaranya keterujaan beliau untuk membina sebuah akademi khusus dalam bidang sukan golf yang dikendalikan oleh kementeriannya. Namun berbanding dengan Mahathir, tindakan Menteri Pendidikan hari ini disifatkan paling teruk dan amat mengecewakan. Kerajaan telah menghentikan persekolahan di Malaysia pada masa jangkitan COVID-19 sekitar 800 hingga 1000 kes sehari kerana mementingkan keselamatan anak-anak mereka. Tiba-tiba Menteri Pendidikan mengumumkan persekolahan akan dibuka mengikut takwim yang telah dirancang. Maknanya sekolah tetap akan dibuka pada 20 Januari 2020. Akibatnya berduyun-duyun ibu bapa membeli peralatan dan kelengkapan sekolah, pemborong dan peruncit mula menyimpan stok. Pada 11 Januari ketika Perdana Menteri Tebuk Atap Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan PKP 2.0, dilaporkan sesi persekolahan masih mengikut takwim yang dirancangkan. Begitu juga apabila pada 12 Januari Muhyiddin mengumumkan bahawa Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah telah memperkenankan permohonannya untuk mengisytiharkan darurat. Menteri Pendidikan membuat sidang akhbar dan memberitahu sekolah tetap dibuka mengikut takwim dan ikut SOP. Sementara itu, bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata tindakan mengurangkan ujian COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM adalah satu kesalahan. Dalam surat berkeliling yang dikeluarkan minggu lalu, KKM memperkenalkan SOP baharu pengesanan kontak rapat COVID-19 dan hanya akan membuat ujian terhadap kontak rapat sahaja yang mempunyai gejala. Sedangkan dalam hal kluster, pengujian hanya akan dilakukan terhadap peratus yang dikenal pasti sebagai berisiko. Menurut beliau, jika keadaan itu berlaku, kita akan mengalami satu kluster baharu atau satu pandemik baharu. Dr. Zulkifli bersetuju dengan pandangan pakar kesihatan yang memberi amaran bahawa sebarang usaha mengurangkan ujian hanya akan memburukkan lagi keadaan. Terdahulu dalam satu ciapan di Twitter, Dr. Zulkifli menegaskan kegagalan untuk menguji individu bergejala dan tanpa simptom boleh menyebabkan Kementerian Kesihatan akan gagal mengenal pasti individu yang menjadi penular virus. Dr. Zulkifli yang juga seorang pakar toksikologi berkata kerajaan mesti meningkatkan ujian dan tidak mengurangkannya demi mengawal penularan virus COVID-19. Katanya kadar positif COVID-19 buat masa ini sekitar 8.2% dan ini harus dikurangkan menjadi kurang 5%. Pemuda UMNO Putrajaya dilaporkan dikenakan kompaun kerana melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP ketika menganjurkan program pengedaran ayam beku di Presin 9 pada Khamis minggu lalu. Program tersebut yang dibuat secara pandu lalu dengan konsep first come first serve dan telah mengakibatkan kesesakan teruk lalu lintas akibat kehadiran ramai orang di lokasi berkenaan. Ketua Polis Daerah Putrajaya Assistant Commissioner Muhammad Fazil Ali berkata, penganjuran program itu tidak mendapat kelulusan pihaknya disebabkan wilayah Persekutuan Putrajaya berada dalam tempoh PKP. Hasil pemeriksaan polis mendapati penjarakan fizikal sukar dilaksanakan dalam kalangan hadirin serta SOP gagal dipatuhi oleh pihak penganjur dan orang awam yang hadir. Kompaun telah dikeluarkan kepada pihak penganjur di bawah Seksyen 22-B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, iaitu kesalahan di bawah Peraturan 15, Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan Kawalan Pergerakan 2021, katanya dalam satu kenyataan. Melada Petik sebagai berkata polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu dalam menguatkuasakan undang-undang sepanjang PKP ini.
Beliau menasihatkan orang ramai supaya sentiasa mematuhi segala arahan yang telah dikeluarkan kerajaan bagi tujuan membendung seterusnya memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dalam pada itu, Senator Datuk Husam Musa bersedia memotong allowance selaku ahli Dewan Negara bermula dengan gaji bulan Januari iaitu sebanyak RM1,000 sebulan bagi membantu petugas barisan hadapan. Husam berkata derma itu sebagai tanda kebersamaan terhadap doktor dari Hospital Sungai Buloh yang mungkin mewakili petugas kesihatan di semua hospital di seluruh negara. Beliau berkata demikian dalam satu surat yang diutuskan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas terkesan dengan satu surat terbuka seorang doktor yang bertugas di Hospital Sungai Buloh beberapa hari lalu. Menurutnya, wang tersebut akan disalurkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk digunakan bagi tujuan tersebut dengan sewajarnya. Husam yang juga Ketua Amanah Kawasan Kota Baru menggesa Muhyiddin Yassin menggunakan wang potongan peruntukan anggota Dewan Negara dari Pakatan Harapan bagi membantu keperluan hospital dan barisan hadapan dalam menangani wabak COVID-19. Dalam surat terbuka yang bertajuk Tolong Layan Kami Dengan Manusiawi, doktor berkenaan telah mengadu tekanan yang dihadapi oleh petugas kesihatan yang sangat wajar diberikan perhatian segera. Antara rungutannya ialah mengenai ketiadaan fasiliti yang sesuai seperti bilik rehat dan penyediaan makanan semasa bertugas shift on call atas alasan kekurangan dan pemotongan peruntukan oleh Kerajaan Malaysia. Tegas Husam ia akan memberikan kesan kepada moral dan kemampuan mereka sebagai manusia yang bukan robot untuk terus kekal kuat, sihat dan bersemangat bagi meneruskan tugas berat sebagai petugas barisan hadapan dalam usaha menangani wabak COVID-19. Rakyat Malaysia menghambur kemarahan terhadap pengumuman pakej rangsangan ekonomi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sejak petang Isnin lalu. Marahnya bukan kepalang. Tanda pagar Si Bodoh Kau Dengar Sini menduduki senarai teratas topik perbincangan. Teringat pula tentang tanda pagar kangkung yang memecahkan laluan internet negara kita satu ketika dahulu. Rata-rata orang ramai mengecam Tan Sri Muhyiddin Yassin susulan perutusan khas Perdana Menteri itu bagi kerajaan hilang majoriti petang Isnin lalu. Muhyiddin dianggap mengumumkan kembali apa yang sudah dibentangkan dalam Belanjawan 2020 sebelum ini. Lebih menyakitkan hati orang ramai apabila tiada tambahan bantuan yang sewajarnya ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kali kedua sejak 13 Januari lalu. Rata-rata mengecam bahawa Muhyiddin hanya mengulangi benda yang sama, bercakap kosong dan paling menyakitkan apabila beliau mengumumkan kononnya ekonomi negara berada dalam keadaan stabil sedangkan semua rakyat tahu bahawa kita sedang berada dalam keadaan yang menakutkan. Kononnya kadar pengangguran semakin menurun sedangkan yang menonton adalah mereka yang baru saja dibuang kerja yang memerlukan bantuan tambahan dan syarikat mereka telah gulung tikar. Apa semua ini? Bapa perutusan khas buat apa semalam? Jadi, pelipu lara atau tukang karut yang membuat pembohongan demi pembohongan kononnya untuk menyejukkan hati rakyat tetapi hakikatnya rakyat tidak pernah mempercayainya. Sementara itu, Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Akmal Nasir mempertikaikan kewajaran Tan Sri Muhyiddin Yassin membina 3 buah dewan dengan kos sebanyak RM35 juta di Pagoh di saat negara sedang berhadapan dengan masalah keuangan teruk susulan pandemik COVID-19. Menurut Akmal, penjelasan Muhyiddin berhubung pembinaan 3 dewan itu masih tidak menjawab isu keutamaan perbelanjaan kerajaan pada waktu ini. Beliau bertanya jika Perdana Menteri boleh mengarah projek itu disegerakan, bolehkah beliau membatalkan projek tersebut dengan segera atau sekurang-kurangnya menangguhkan buat seketika. Katanya beliau difahamkan sudah terdapat 4 buah Dewan Besar sedia ada dalam Parlimen Pagoh, iaitu Dewan Serbaguna Pagoh, Dewan Kompleks Sukan Pagoh, Dewan Seri Pekembar dan Dewan di Hub Universiti Pagoh, tidak termasuk Dewan-Dewan Masyarakat yang lain. Katanya seperti mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh menggantung Dewan Parlimen melalui kaedah proklamasi darurat kononnya untuk melawan COVID-19, apalah salahnya projek pembinaan Dewan itu juga digantung. Sebaliknya, Akmal menyarankan agar dana tersebut digunakan bagi usaha melawan COVID-19. Beliau juga mempersoalkan kaedah tata cara perolehan secara tender yang diluluskan oleh Kementerian Keuangan. Adakah melalui tender terbuka atau sebaliknya? Menurut beliau, berdasarkan isi kandungan surat yang tular kerja-kerja di tapak sepatutnya bermula pada 1 Mac 2021, tempoh 6 minggu untuk melaksanakan proses tender terbuka dalam suasana PKP dan darurat adalah agak mustahil.
Ketua Awan Aiman Atirah dalam kenyataannya berkata peristiwa tahanan wanita yang dirogol di Balai Polis Miri pada 9 Januari lalu adalah satu berita yang sangat mendukacitakan, mengejutkan dan wajar dikecam sekeras-kerasnya. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata kejadian itu memang berlaku dan tahanan lelaki terbabit sudah didakwa mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan. Difahamkan dua anggota polis yang bertugas ketika kejadian itu digantung kerja serta merta sementara siasatan sedang dijalankan. Bagaimanapun, Aiman berpendapat peristiwa tersebut sangat jelas menunjukkan bahawa balai polis kini bukan lagi satu tempat yang selamat kepada awam, khususnya untuk kanak-kanak. Beliau merayu Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Bado mengkaji semula Standard Operation Procedure atau SOP Lokap sekaligus melakukan pembaharuan tadbir urus lokap dan pusat tahanan seperti mana yang didesak oleh masyarakat dan kumpulan hak asasi manusia selama ini. Beliau terkejut kerana dua anggota polis yang bertugas pada malam kejadian hanya diambil tindakan digantung kerja sedangkan sewajarnya dua anggota tersebut disiasat segera di bawah Akta Kanak-Kanak. Beliau juga menggesa Pesuruhjaya Polis Sarawak segera menjelaskan siapakah suspek terlibat yang telah membuka sel kanak-kanak itu, bagaimana suspek tersebut boleh memiliki kunci sel lokap kanak-kanak Malang itu dan mengapa tahanan kanak-kanak perempuan ini tidak diasingkan daripada sel tahanan orang lelaki dan dewasa. Dan juga mengapakah tiada warden atau anggota polis wanita yang mengawal sel lokap tahanan wanita. Selasa minggu ini, kecoh di media sosial Perdana Menteri dan Ahli Bersatu dilihat tidak mematuhi penjarakan fizikal 1 meter sebagai usaha menangani penularan COVID-19. Pengabaian SOP paling asas itu dikesan berlaku dalam rombongan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di Taman Expo Pertanian Malaysia Maib Serdang. Warganet mempersoal bagaimana situasi itu boleh berlaku ketika ratusan individu ditahan setiap hari atas kesalahan ingkar SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP termasuk tiada penjarakan fizikal. Hantaran beserta foto di Facebook Kementerian Kesihatan KKM berkaitan rombongan yang mengiringi Muhyiddin di Maib seminggu lalu juga dikatakan telah dipadamkan. Pengguna Facebook menyoal sama ada KKM mahu menyorok wujudnya situasi pelanggaran SOP. Dalam masa sama, bersatu bahagian merbuk di Kedah juga kantoi dikatakan memadam gambar mereka beramai-ramai tanpa menjaga penjarakan sosial. Walau bagaimanapun, dua gambar yang memaparkan kira-kira 20 individu lelaki dan wanita berdiri tanpa menjaga penjarakan fizikal itu sempat disimpan warganet. Bahkan, majoriti daripada mereka tidak memakai pelitup muka sekaligus menguatkan tanggapan warganet bahawa orang politik terutama daripada parti kerajaan kalis peluru daripada dikenakan tindakan ingkar SOP. Gambar Ahli Bersatu bahagian merbuk yang tidak memakai pelitup muka dan tidak menjaga penjarakan ini juga telah dipadamkan. Ternyata pesanan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah agar rakyat duduk di rumah tidak diendahkan oleh mereka yang merasa dirinya kebal. Dalam perkembangan berbeza, Pemuda PAS menggesa supaya tindakan tegas diambil terhadap Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana mengajak semua ahli parlimen menderhaka dan menentang proklamasi darurat yang diperkenankan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ketua penerangannya Nazir Helmi berkata tindakan terbaru daripada ahli parlimen Paul Dixon itu boleh disifatkan sebagai usaha untuk menghasut rakyat mempertikaikan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Katanya Anwar yang dianggap sebagai seorang tokoh negara seharusnya bersikap lebih rasional dan perlu mengetepikan matlamat peribadinya ketika rakyat sedang berhadapan dengan wabak yang mengancam nyawa dan keselamatan mereka. Menurutnya, perkenan proklamasi darurat oleh Yang di-Pertuan Agong itu dilaksanakan atas pertimbangan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda berdasarkan situasi semasa yang dialami oleh rakyat seperti banjir dan pandemik COVID-19. Sementara itu, Majlis Presiden Pakatan Harapan berpendapat tindakan menggantung Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN ketika pihak eksekutif serta kehakiman masih boleh berfungsi seperti sedia kala menjejaskan proses sema imbang merencat demokrasi negara dan menafikan suara rakyat. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim juga pengerusi PH dan Presiden PKR pada 14 Januari lalu mencadangkan semua ahli parlimen menghantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong bagi memohon perkenan baginda membatalkan proklamasi darurat dan menitahkan sidang parlimen diadakan secepat mungkin.
Dalam perkembangan sama, Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata majoriti ahli parlimen sudah mengutus warkah kepada Yang di-Pertuan Agong bagi memohon perkenan baginda agar menggugurkan perisytiharan darurat. Menurut Anwar, yang juga Ketua Pembangkang, warkah tersebut bukan untuk membantah kuasa Agong. Sebaliknya untuk merayu ihsan serta kebijaksanaan baginda bagi mengkaji semula alasan yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung nasihat perisytiharan darurat itu. Tambah Anwar lagi, tidak timbul soal ahli parlimen menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dalam tindakan mereka mengutus warkah itu sebagaimana yang didakwa oleh sesetengah pihak. Ini kerana tegas beliau warkah itu semata-mata bagi menyampaikan hujah ahli-ahli parlimen mengenai perisytiharan darurat yang dikuatkuasakan ketika ini atas nasihat yang dilihat salah oleh Perdana Menteri kepada Agong. Sementara itu, ahli Parlimen Pasir Salak merangkap pengarah pilihan raya UMNO menjelaskan mengutus surat kepada Agong bukanlah satu bentuk penderhakaan seperti yang didakwa bekas Setiausaha Agong BN Anwar Musa sebelum ini. Ia dengan jelas menunjukkan bahawa Anwar sudah ada sokongan majoriti daripada ahli-ahli parlimen di belakangnya. Ini sekaligus mengesahkan sekali lagi bahawa Muhyiddin sudah kehilangan atau tiada lagi sokongan majoriti ahli-ahli parlimen yang menyokongnya sebelum ini. Dengan itu, bukan sahaja nasihat Muhyiddin kepada Agong ketika beliau mencadangkan darurat dilaksanakan sebelum ini dipertikaikan, malah berdasarkan surat daripada majoriti ahli-ahli parlimen yang sudah sampai ke Istana Negara, jelas menunjukkan kedudukan Perdana Menteri sudah menjadi minoriti. Memasuki awal tahun 2021, satu demi satu ahli politik sah dijangkiti virus yang sudah pun membunuh hampir 650 orang setakat ini di Malaysia. Susulan kebenaran merentas daerah dan negeri seluruh negara kecuali di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD yang bermula 7 Disember lalu, kes harian meningkat secara mendadak. Sehingga Selasa lalu tiada lagi zon hijau di Semenanjung. Sementara di Sarawak pula zon hijau semakin berkurang. Terkini Perlis juga berada dalam zon merah. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan kes pesakit tahap 4 dan 5 iaitu pesakit kategori serius di hospital semakin meningkat kepada 15%. Angka mangsa tersebut disumbangkan oleh rangkuman ahli politik pelbagai parti termasuk menteri dan senator yang sah dijangkiti COVID-19 bermula sejak PRN Sabah September lalu. Antara mereka adalah Ahli Majlis Tertinggi MT UMNO Muhammad Razlan Rafi'i, Timbalan Ketua Pemuda UMNO Syahril Hamdan, Setiausaha Amanah Pulau Pinang Saifullah Abdul Nasir, Senator Datuk Dr. Ahmad Masrizal Muhammad yang juga Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air, Menteri Agama Senator Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Ahli Parlimen Keningau dari Star Datuk Dr. Jeffrey dan ramai lagi yang berjumlah 29 orang semuanya. Selasa lalu, Ahli Parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman disahkan positif COVID-19. Pengarah pilihan raya UMNO itu dikesan menghadiri mesyuarat 2 hari sebelumnya bersama dengan Presidennya Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi yang turut dihadiri oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. 3 gambar yang tular di media sosial itu dirakam sendiri oleh Tajuddin dengan 2 daripadanya aksi swafoto wakil rakyat berkenaan bersama Zahid dan juga Najib. 1 gambar lagi memaparkan 10 individu lain dalam pertemuan yang kesemuanya tidak memakai pelitup muka. Difahamkan pertemuan yang mengabaikan prosedur operasi standard SOP demi mencegah penularan COVID-19 itu berlangsung di Ibu Pejabat UMNO di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Mengikut statistik epidemicstates.com, Malaysia dengan populasi 32 juta penduduk kini berada di kedudukan ke-60 dengan 165,371 kes positif, manakala jumlah kematian sebanyak 619 orang. Maklumat ini dikemas kini pada Rabu lalu. Bagaimanapun, ramai yang tertanya-tanya bagaimana China yang memiliki 1.4 bilion penduduk malah menjadi negara pertama meledakkan kes COVID-19 kini berada di tempat ke-83. Apakah yang berbeza telah dilakukan China sehingga jumlah kes positif negara itu cuma 88,557 kes sahaja dengan 4,635 kematian. Tanpa kita sedari, jumlah kes positif COVID-19 di negara ini hampir sekali ganda jika dibandingkan dengan negara China. Pakar Kesihatan Awam menegaskan kawalan penyakit oleh kerajaan di China dan kepatuhan rakyatnya kepada SOP merupakan punca penurunan kes yang begitu ketara di negara itu. Pakar virologi Profesor Dr. Sazali Abu Bakar berkata di China kerajaan Republik berkenaan memperketatkan kawalan pergerakan yang melibatkan lockdown sepenuhnya. Tindakan kerajaan yang ketat dan kepatuhan rakyat di negara itu amat tinggi dan mereka turut memberi kerjasama kepada kerajaan dalam usaha memutuskan rangkaian penularan wabak COVID-19 daripada terus beribak.
Katanya jika Malaysia juga mampu melakukan perkara yang sama, maka penularan wabak COVID-19 boleh dikekang. China sebelum ini berjaya membuktikannya dan menggunakan sepenuhnya kepakaran serta nasihat pakar kesihatan mereka. Sebagai contoh, baru-baru ini selepas China kembali mencatatkan sekitar 130 kes COVID-19 pada awal Januari, pemerintah negara itu dengan pantas membina sebuah hospital dengan kapasiti 1,500 katil di Beijing sebagai tempat isolasi dan rawatan. Menariknya, hospital itu dibina dalam tempoh 5 hari sahaja. Di Malaysia, penguatkuasaan mungkin lebih longgar selain sistem ekonomi dan sosial dibuka terlalu awal. Tidak ketinggalan, kadar kepatuhan rakyat dan orang ramai yang mula melakukan perjalanan ke sana dan kemari menyebabkan virus berkenaan mudah merebak. Sekian edisi khas mingguan kali ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita politik terbaik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi dalam edisi minggu depan.